Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikh 1 hari bulan Januari 1984 merupakan peristiwa penting bagi negara Brunei Darussalam. Lebih 3 dekad lalu, detik bersejarah iaitu pengisytiharan pemasyhuran kemerdekaan yang juga merupakan satu hadiah yang besar ertinya kepada rakyat di negara ini dalam mencapai kemerdekaan, pencapaian yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara yang disertai dengan keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berpanjangan. Sudah semestinya tarikh tersebut tetap menjadi kenangan dan ristaan bagi rakyat yang menghadiri upacara tersebut di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara mahupun yang hanya menyaksikan melalui kaca televisyen ketika itu. Semasa upacara tersebut ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memasyhur dan mengisytiharkan kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Laungan Allahu Akbar dikepalai oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin dan disahut oleh kira-kira 60,000 rakyat jelata yang hadir menjadikan detik itu lebih bermakna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detik pemasyhuran pastinya masih kekal di minda mereka yang menyertai perhimpunan termasuk mereka yang bertugas pada ketika itu dan pasti mengundang sebab apabila mengingatinya semula. Ketika itu juga semangat orang menyambut kemerdekaan itu adalah berkubar-kubar. Cuaca tidak mengizinkan kerana hujan, tapi kami yang hadir dan orang-orang ramai pun hadir di sana ketika itu dengan semangat menunggu jam tengah malam, iaitu pukul 12 lebih kurang macam itu. Hujan renyah-renyah, tapi seorang pun tidak beranjak daripada tempatnya. Masa sana bertugas satu masa itu kami mengadakan kawalan di Padang pun diaturkan oleh jawatan kuasa bagian pasukan polis. Allahu Akbar. Itulah yang kami dengarkan. Karena laungan itu luar biasa. Luar biasa. Kami dengarkan. Sebagai rakyat yang cintakan kepada negara dan kepada sultannya, merasa amat bertuah karena dipilih mewakili kampung daripada beribu-ribu orang lain yang berhimpun di Padang Omar Ali Saifuddin pada waktu malam itu, melaungkan lapas Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Jadi itu merupakan sebagai satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Satu momen yang amat menggembirakan. Walaupun pemasyhuran kemerdekaan telah berlalu lebih 30 tahun, namun kesannya akan terus diingati dan dihargai oleh rakyat di negara ini dengan memahami tanggungjawab sebagai rakyat dan penduduk dalam menanai kemerdekaan tersebut. Kalau kita ni mengimbas pada malam pemasyhuran Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984, iaitu kira-kira 37 tahun yang lalu. Pada masa itu suasana di Padang Besar atau yang dikenali pada masa ini iaitu Padang Taman Sultan Omar Ali Saifuddin sungguh meriah sekali kerana buat julung-julung kalinya
ataupun yang pertama kalinya pemasyuran Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Apabila surah almarhum mengatakan Allahu Akbar, ya Allah, bukan main rasanya, hati itu libar rasanya, badan ini pun kambang rasanya. Kenapa? Tani sudah menyambut kemerdekaan itu lain daripada yang lain, Mbak. Pada pengisytiharan itu yang masih terdengar di telinga saya, Baginda Sultan Haji Umar Ali Saifuddin melongkan Allahu Akbar 3 kali. Jadi kami pun orang rasa sangat gairah. Rakyat negara Brunei Darussalam pun sangat-sangat bergembira. Pencapaian negara sejak pemasyuran kemerdekaan telah membawa banyak perubahan yang jelas daripada pelbagai aspek kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini. Hikmah kemerdekaan tersebut terus dinikmati oleh rakyat di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja yang berdaulat dan dikasihi oleh rakyat. Bagi mendedahkan serta memperkenalkan dikir-dikir Brunei asli dan juga dikir warisan orang Melayu Brunei kepada masyarakat di negara ini, khasnya para belia. Malam tadi, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Pihin Khatib Abdullah Kampung Kulapis dan Purih Burung Pingai mengungkayahkan Majlis Dikir Brunei Asli kesukaan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin sempena memperingati pemasyuran kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 hari bulan Januari 1984. Majlis dikir berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Dato' Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dan yang berhormat Dato' Sri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku penaung bersama Majlis Dikir berkenaan. Selepas lebih 30 tahun mencapai kemerdekaan, negara Brunei Darussalam terus berkembang maju dalam pelbagai bidang. Kemajuan yang dikecapi itu sekaligus mempersiapkan rakyat dan penduduk negara ini, terutama golongan belia, untuk lebih bersedia berhadapan dengan apa jua cabaran mendatang. Ini selaras dengan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Ikuti laporannya bersama kru Mojo RTV. Sebagai rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, golongan belia sentiasa bersedia dalam melaksanakan apa jua tanggungjawab di samping tidak mudah menyerah kalah. Ini dapat dilihat apabila negara berhadapan cabaran pandemik COVID-19. Ia ada membagi kesan yang sangat drastik, sangat baik kepada negara Brunei Darussalam sendiri, di mana before ni ekonomi kita ni macam kurang ada sambutan dari segi support lokal itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya COVID, orang Brunei spend duit di Brunei Darussalam. Orang belia-belia tadi mengadakan acara-acara jualan, acara-acara, pelbagai acara lah. Yang pentingnya ia sedikit semacam memberi kesan yang baik kepada Brunei Darussalam seperti ekonomi in the west stage keluar. Tahun 2020 telah banyak memberikan pengajaran kepada masyarakat sejagat, tidak terkecuali rakyat dan penduduk di negara ini. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berniaga dalam talian dan pelbagai lagi antara norma baharu yang perlu dibiasakan dalam kehidupan seharian. Sinari tersebut secara tidak langsung menunjukkan bagaimana masyarakat, terutama belia, bersedia menghadapi cabaran transformasi dan globalisasi. Walaupun dengan keadaan COVID sekarang ini, bukannya bermakna kita ni limit dengan apa yang kita ni boleh buat. Malahan kita boleh lagi meluaskan lagi apa yang kita ni dah pernah buat.
Seperti saya, bukan bermakna saya berada di negara Brunei Darussalam ini saya tidak boleh teruskan dengan kerjaya saya. Sebaliknya, saya masih membuat kerjaya saya dari segi online, cara-cara terbaru. So, macam apa yang kita ni panggil masa ni norma baharu. Untuk harapan 2021 untuk para belia untuk tidak melimitkan walaupun kita berada dalam COVID 2020 ni. Jadi 2021 alhamdulillah Brunei sudah banyak membuat SOP yang bagus dan nak harapkan tani dah boleh ada limitation lah walaupun memandangkan COVID ni. Tani pandai-pandailah try to improve ourselves dan beranikan diri untuk mencuba sesuatu lah. Semoga tahun baru 2021 ini akan memberikan sinar yang lebih cerah bagi seluruh rakyat dan penduduk negara ini, khususnya golongan belia untuk mengharungi segala cabaran yang mendatang dengan lebih kental dan berani. Belia, Harapan Negara. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV. 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 157 kes dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 240 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 16 kes. 633 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 10,379 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 161 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 83,337 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Ikuti lebih banyak bahan berita selepas ini. Teruskan bersama kami. Agama Islam sangat mementingkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Oleh itu, bagi membantras dan mencegah dari berlakunya jenayah dan perbuatan mungkar di negara ini, pasukan polis di Raja Brunei adalah antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan sebagai peneraju utama untuk menegakkan undang-undang. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk mensyukuri nikmat keamanan dan kesejahteraan. Menghormati masa lalu, meraihkan masa kini, melindungi masa depan merupakan tema sambutan sempena penubuhan 100 tahun pasukan polis di Raja Brunei pada tahun ini. Pasukan polis di Raja Brunei sebagai pasukan yang tertua di negara Brunei Darussalam telah berkembang bukan sahaja sebagai penguat kuasa dalam membentras dan mencegah jenayah, tetapi juga dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan negara.
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa tugas menjaga keamanan dan kesejahteraan negara itu adalah tugas pasukan polis, akan tetapi kita janganlah menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab tersebut kepada pasukan polis semata-mata. Oleh yang demikian, kerjasama dan kesepakatan yang padu antara pasukan polis dan agensi penguatkuasaan keselamatan, pihak-pihak yang berkepentingan dan kerjasama daripada masyarakat adalah sangat diharapkan. Kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama berganding bahu dan membantu pihak polis dan membentas jenayah, iaitu dengan memberi maklumat kepada pihak polis mengenai kegiatan jenayah demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara kita yang tercinta ini. Sementara itu, meskipun negara tidak mencatatkan jangkitan tempatan COVID-19 lebih 200 hari, namun orang ramai masih perlu mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pelaksanaan langkah-langkah penjarakan sosial khususnya dalam menunaikan sembahyang fardu Jumaat antara usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sejak dilaksanakan beberapa bulan lalu, orang ramai khususnya jemaah mematuhi dan mengikuti segala arahan yang telah dikeluarkan. Sebelum jemaah memasuki masjid, kebiasaannya ahli-ahli takmir masjid, surau dan balai ibadat akan memaklumkan dan memperingatkan mengenai arahan yang mesti dipatuhi. Ini termasuk mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan, memakai sungkup muka dan dikehendaki membawa tikar sembahyang sendiri iaitu berukuran besar dan menggunakan hand sanitizer. Alhamdulillah di Masjid Muhammad Jamil Alam, para jemaah itu dapat mengikuti SOP yang telah dibuat, dan mereka ini alhamdulillah sudah apabila sejak masjid itu dibuka, mereka dapat mendisiplinkan diri mereka dalam mengikuti SOP yang telah dijalankan. Alhamdulillah, semakin ramai jemaah yang dapat mendisiplinkan diri dan menerima norma baru ketika menghadiri diri ke masjid. Bagi jemaah yang tiba terlalu awal ke masjid dan tinggal tidak jauh dari masjid, apabila diingati mengenai SOP dan etika norma baru ini, dengan sendirinya mereka akan pulang mengambil. Di masa yang sama, masjid juga ada membekalkan sungkup muka dengan jumlah yang terhad, hasil dari sumbangan kerajaan dan amal jariah orang ramai. Pada awalnya banyak para jemaah yang masih keliru pasal ia adalah perkara yang baru, jadinya perlu diingatkanlah dari seminggu ke seminggu. Tapi alhamdulillah selepas beberapa minggu daripada masjid yang memakai booking, kemudian boleh siapa yang mengikut kriteria yang dibenarkan datang ke masjid, alhamdulillah habis dia ni dari seminggu ke seminggu mula faham dan mula orang mematuhi apa yang kami mintakan daripada SOP yang diperlukanlah. Setentunya perpaduan dan kerjasama berterusan daripada jemaah penting bagi memastikan wabak COVID-19 dapat terus dibendung di negara ini, di samping jemaah dapat menunaikan ibadah dengan mudah dan lancar. Bagi membendung penularan wabak ini, masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab. Alhamdulillah, negara kita ini sudah dikira bebas daripada jangkitan ini, mematuhi dan melaksanakan SOP yang dikeluarkan. So kita ini sebagai individu atau saya sendiri memang ikut patuhlah atau aturan yang diisytiharkan oleh pihak kerajaan supaya kita ini terhindar daripada jangkitan wabak 19 ini. Diarahkan kita ini memerlukan untuk memakai mask dan lagi dan apabila masuk di masjid adalah perlu untuk kita ini sentiasa berwaspada.
Para penggiat seni lukisan atau pengumpul karya-karya lukisan boleh menyaksikan dan membeli hasil karya lukisan 6 orang pelukis tempatan yang menyertai pameran lukisan bertemakan rahsia warna. 25 buah lukisan bertemakan bebas menggunakan cat akrilik, cat air, pensel dan pen terdapat dalam pameran tersebut. Pameran lukisan selama sebulan tersebut berlangsung di bangunan Rimba Point. Pameran lukisan bertujuan menggalakkan para pelukis tempatan untuk lebih kreatif dan terus menghasilkan karya mereka. Melalui pameran tersebut juga, orang ramai akan dapat menghargai hasil karya para pelukis tempatan melalui lakaran lukisan yang dihasilkan. Para pelukis yang menyertai pameran tersebut mempunyai pengalaman yang luas dalam mengadakan pameran solo masing-masing dan pameran-pameran yang pernah dianjurkan di negara ini sebelum ini. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai dan lukisan yang dipamerkan dijual dengan harga bermula dari RM300 sehingga RM3,500. Sebuah filem tempatan arahan anak tempatan memenangi anugerah filem terbaik pada Montgomery International Film Festival di Amerika Syarikat yang diadakan secara dalam talian. Filem yang berjudul Worm and the Widow mengisahkan cerita rakyat dan dongeng dari daerah Tutong. Menurut Awang Abdul Khabir bin Zainidi, pengarah filem Worm and the Widow, filem tersebut merupakan filem pertama yang melibatkan orang kurang pendengaran OKP yang memegang watak utama. Anugerah yang baru diterima menjadi pembakar semangat untuk menghasilkan siri kedua filem tersebut. Pada bajet yang indes macam sebesar, boleh menerbitkan dan membuat sebuah filem yang macam ada menarik lah. Pasal cerita tu tentang masyarakat and then tentang OKP juga menggunakan bahasa isyarat and then yang terutamanya menggunakan bahasa Tutong juga. Filem ini memang pertama filem tempatan yang berdialog bahasa Tutong.